وصل إليك وتقرب إليك بحبك نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء المرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وصديقنا وشهداء وأولياء وعافية وأذكى والصالحين المسلمين والمسلمات والمؤمنات وخصوصا الإمام سيد أحمد مرزوق مالك رضي الله تعالى عنه شأن الله ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa 'ulumi syekhina wa li ulumi sayyidis salihin fid dharain. Amin amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Aqidatul Awam sambung pembahasan kita dalam kitab Aqidatul Awam lil Imam Said Ahmad Marzuq Maliki radhiyallahu taala anhu. Kusuk apa? Kita sambung muka surat bab ke mana? Bab pertama lagi ke? Sifat-sifat Allah. Kau dah belum masuk lagi? Salbiyah. Oh. Bab salbiyah. Okey. Tengok matan tu. Matan Arab tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syekhina wa li ulumi sayyidis salihin fid dharain. Amin. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi al-'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi. Wa qa'imun ghaniyyun wa wahidun wa hayy qadir muridun 'alimun bi kulli syai'. Sami'un basirun wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Faqudratun iradatun sam'un basara hayatun ilmu kalamun istamar. Wa jaizun bifadlihi wa fadlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Ini matan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita perbahaskan sebelum ini berkaitan dengan 3 pembahagian cabang dalam ilmu tauhid. Yang pertama al-ilahiyat, yang kedua an-nubuwat, dan yang ketiga adalah as-sam'iyat. Kan? Ini adalah tauhid ataupun susunan yang telah pun diijma'kan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kan? Maknanya bila sebut tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah, kan, ilmu tauhid tu terbahagi kepada 3 pembahagian besar. Maknanya al-ilahiyat, an-nubuwat, dan juga as-sam'iyat. Bismillah. Boleh ya. Kan bila sebut bab tauhid terbahagi kepada 3 yang kita bahaskan sebelum ni. Tak apa, kita ulang balik. Al-ilahiyat, an-nubuwat, lepas tu as-sam'iyat. Nampak tak tu? As-sam'iyat. Kan? Ilahiyat bab ketuhanan. Nubuwat bab kenabian. Sam'iyat perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib. Kan? Syurga, neraka, malaikat, jin, arash, barzakh, hisab, syafaat,
Semua dalam sam'iyat. Kan? Nubuwat kenabian. Al-ilahiyat, ini cerita bab ketuhanan. Cerita bab ketuhanan yang kita bahaskan pada bab yang pertama ini, sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat mustahil serta sifat-sifat harus. Allah ada sifat wajib dia. Ada sifat wajib dia, kemudian berlawanan dengan sifat wajib adalah sifat mustahil. Ya? Kemudian sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam perbahasan al-ilahiyat, tuan-tuan, ya, perbahasan al-ilahiyat tu terbahagi kepada 4 rangka. Ya. Yang pertama terbahagi kepada 4 sifat lah, mudah kita sebut, iaitu sifat nafsiyah. Muka surat berapa tulis itu? Kat tuan-tuan muka surat berapa? Muka surat 9. Kat bahagian bawah sekali terbahagi kepada 4 sifat. Sifat yang pertama sifat nafsiyah. Muka surat sebelah tu surat 10. Kan? Yang cerita tentang salbiyah, kemudian ma'ani, kemudian maknawi. Ya, betul tak? Saya muka surat tuan-tuan dengan muka surat saya mungkin tak sama sebab saya pakai kitab lama, tuan-tuan cetakan baru. Kan yang ada pada tuan-tuan tu, kitab tuan-tuan tu ialah cetakan baru. Baik, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Ambil kalimah dulu. Jangan terkejut besok bila orang kata tak pernah dengar. Ni kira pernah dengar lah ni. Kan? Ini asas. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawi. Nafsiyah, salbiyatun, ma'ani, maknawiyatun. Kan? Sifat nafsiyah, dalam sifat nafsiyah ni ada satu sifat. Dengar dulu ya, faham kemudian. Dengar dulu. Salbiyah ada 5 sifat. Ma'ani ada 7 sifat. Maknawiyah ada 7 sifat. Nafsiyah ada 1 sifat dalam ni. Salbiyah ada 5 sifat dibahaskan. Ma'ani ada 7 sifat. Maknawiyah ada 7 sifat. 1, 5, 7, 7 jawab 20. Tuan-tuan kan? Tuan-tuan jangan kau baru 21 kau semua boleh. Ada 20. 20 itulah nama 20 sifat. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Tapi rangka asas dia, tuan-tuan, berdasarkan kepada 4 sifat ni. 4 sifat ni. Kalau kita nak bahaskan satu persatu 20 sifat, kita susah nak faham berkaitan dengan kewujudan, kesempurnaan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dengan 4 sifat ni, rangka utama ni, tuan-tuan, yang menyebabkan kita faham dan kita jelas wujud, wahdaniyah dan juga sempurna sifat Allah Subhanahu wa taala. Jalal, jamal, kemudian kamal. Kan? Sifat Allah taala tu dengan sifat yang jalal, agung, tambah dengan sifat yang jamal, indah, kan? Jadilah Allah taala itu kamal. Kan? Kamal. Kan? Kamal. Kan? Kamal. Sempurna. Kan? Nanti kita bahaslah yang ni. Di dalam tasawuf pun sudah bahas ni. Baik, nafsiyah. Tengok dalam nafsiyah. Sifat Allah terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, sifat nafsiyah, iaitu sifat yang dinisbahkan kepada zat. Kita dah syarahkan apa makna zat. Siapa ingat makna zat? Tuan-tuan, sebulan sekali kuliah, mana nak ingat? Kan? Itu yang kena ulang menyang tu. Kan? Sebulan sekali ngaji tauhid. Tapi tak apa, ulang balik. Ulang-ulang so ingat dah deh. Nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu sifat dalam ni. Nama sifat ni wujudun.
wujudun ni, sifat wujud ni duduk dalam nafsiyah. Satu ya sifat dalam nafsiyah ni, tak ada dua, tak ada tiga, satu je. Sebab apa? Sebab nafsiyah ni makna dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Zat. Apa maksud zat? Kalau dalam bahasa Arab, zat itu maksud tak apa, ambil dulu. Faham kemudian. Ma qama bi nafsihi. Sekali-sekala belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Zat maksud dia sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Tuan-tuan, itu maksud zat. Sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Ma qama bi nafsih. Ma sesuatu, qama yang berdiri dengan dirinya sendiri, bi nafsihi. Ini maksud zat. Kan? Bila maksud zat, kalau orang tak faham, zat apa tu Ustaz? Kan? Esai kat sini je lah, termasuk yang dengar dalam rakaman saya ni. Kan? Tapi jangan salah anggap pula. Saya terjemahkan dengan maksud yang nak mudah faham. Kita ni lah. Bila sebut zat maqama binafsih, sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri, makna diri Allah Ta'ala tu. Wujudnya diri Allah Ta'ala tu dulu. Kan? Siapa ingat saya pernah bagi contoh, tuan-tuan, gula. Ingat gula kan? Bila kita pergi kedai, kita tanya dekat mamak, pergi kedai Jalil lah, saya nak manis 1 kilo. Manis 1 kilo. Mamak pun pening, apa manis 1 kilo? Dia bawa keluar madu manis ya? Tak, saya nak manis. Saya nak putih 1 kilo. Dia bawa tepung, tak, saya nak manis putih 1 kilo. Kan? Itu sifat. Cuba cerita tentang zat, saya nak gula 1 kilo. Diri benda tu. Kan? Diri benda tu. Itu yang paling mudah faham lah. Kan? Kau tak faham lagi, wallahu a'lam lah. Kalau Allah Ta'ala tu, diri Allah tu. Tapi jangan faham diri Allah macam diri kita. Jangan nisbahkan diri Allah sama dengan makhluk. Sebab nanti dalam salbiyah, kita nak mengaji nanti. Mukhalafatu lil hawadis, laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran nanti akan datang. Tapi nak faham dulu. Sebab saya tak nak syarah. Dalam ilmu tauhid, kalau bahas bab salbiyah nafsiyah ni, dia akan masuk istilah amrun al-i'tibariyun dan sebagainya. Benda yang tak boleh nampak tapi boleh kita rasa wujud dalam akal fikiran kita. Kita wujudkan. Ataupun disebut dalam bahasa Arab, dalam ilmu tasawuf dan sebagainya, istikhdar. Kita hadirkan keberadaan Allah Ta'ala tu dalam diri kita. Tapi kita nak hadirkan keberadaan Allah tu macam mana? Kan? Kita nak rasa wujud Allah tu macam mana? Tuan-tuan. Jadi kita kena rasa bahawa Allah tu, diri Allah tu, zat Allah tu. Bila sebut zat, mana diri Allah tu yang ada padanya sifat-sifat. Tiang ni ada sifat ampek sogi, tinggi 15 kaki ke 20 kaki ke. Kan? Bentuk ampek sogi, ada warna-warna putih, kemudian bawah ni itu sifat. Gula, garam, kan? Masin, putih, berderai dan sebagainya. Kan? Itu kita nisbahan kepada makhluk. Tapi kita nak faham bahawa kewujudan zat Tuhan tu dulu. Kalau kita cerita sifat dulu, tuan-tuan, sifat maksud apa? Dalam bahasa Arab, sifatun maksud maqama bi ghairihi, sesuatu yang berdiri selain daripadanya. Makna tak bergantung, tak ada tempat yang kita nak sandarkan. Kalau tak ada zat, sifat ni kita nak nisbahkan, kita nak sandarkan, kita nak cangkukkan pada zat. Tapi kalau tak ada zat, macam mana nak ada sifat? Kan? Faham? Kalau gula tak ada, macam mana nak rasa air manis? Gula tak ada. Kalau garam tak ada, mana nak rasa air masin? Garam tak ada. Kan? Kalau tiang ni tak ada, kat mana kita nak nisbahkan ompek sogi ni? Pada mana nak nisbahkan ompek sogi ni? Kalau tiang ni tak ada. Tapi kalau ada tiang, pasti ada sifat. Macam batang tubuh kita ni lah. Ada batang tubuh kita ni, macam ni bentuk
Orang macam ni, kulit macam ni, sifat macam ni, watak macam ni, raman macam ni. Kan? Ada. Tuan-tuan, itu sifat. Allah jangan kita samakan. Saya nak jelas betul-betul ya. Kan orang khabar lah kan Ustaz Umar samakan Allah, diri Allah sebut tak, saya tak ada nak ngebarkan bahawa diri Allah tu tuan-tuan boleh faham macam diri kita makhluk. Tidak, laisa kamislihi syai'. Itu nak kena faham betul-betul. Kan? Laisa kamislihi syai'. Tapi nak faham atas zihin, atas fikiran, fahaman kita ni, keberadaan diri Tuhan, zat Tuhan. Sebab ramai jelas, ramai yang mengaji sebut zat, puas ni nak faham zat ni apa benda Yang saya mengaji sekolah marin zat vitamin, zat A, zat B, zat C, zat Z, itu yang dia faham. Tiba-tiba dia sebut zat macam mana? Saya tak nak gunakan istilah-istilah yang poning-poning. Ya? Taklah poning bila mengaji, tapi kan kok tuan-tuan faham kan? Tuan-tuan mengaji kan? Poning, tanya makna zat dah lupa bondo Kan? Jadi nak mudah faham. Ngaji ni nak mudah faham. Kan? Bukan nak hafal dah. Saya nak pesan siap. Tak payah hafal sifat 20 ni dah. Mungkin nanti tak tanya soalan ni dah. Jangan nafsiyah, salbiyah, maknawi tak payah hafal. Tak ada hafal dah. Kan? Ingat tu sebab kita melazimi dia. Tuan-tuan baca Yasin kadang tak baca tak pandang surah Yasin, tak pandang Quran, tak pandang buku. Sebab selalu melazimi. Kan? Macam saya bagi macam tu ya, melazimi. Ingatlah. Kau tak ngajar ya, macam tuan-tuan lupa saya. Tu kau nak mengajar ni nyawa kat saya. Tuan-tuan demam-demam tu ngajar ya. Kan? Pun nak bening kan. Biarlah polo-polo keluar sedap sikit tu sawai. Kan? Tu dah. Jadi apa benda apa tadi? Nafsiyah. Kan? Nafsiyah sifat yang dinisbahkan kepada zat. Zat sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Faham? Sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Ayuh. Dah faham tu, selesailah. Kerana itu wujud dicerita dulu, wujud zat dulu. Wujud diri Allah dulu. Baru kita bahaskan wujud-wujud, baru kita bahaskan sifat-sifat yang lain yang bersandar kepada kewujudan zat ni tadi. Kidam, baqa', mukhalafatul hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmun, ayun, sama', basar, kalam. Lepas tu maknawiyah, kaunuhu, muntakali, kaunuhu, qadiran, kaunuhu tu, 7 sifat tu semua nisbah kepada zat ni tadi. Kewujudan, keberadaan zat ni tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah faham zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada padanya wujudun. Sifat wujud ni baru kita bahaskan sifat-sifat yang lain. Kan? Pasal sebahagian ulama dia sebut ulama tauhid juga, ulama muwahhidun ni. Dia kata apa? Wujud ni tak perlu diletakkan dalam sifat 20. Ada tulis dalam kitab. Kan? Sebab pendapat sebagai ulama tauhid ni dia kata tak payah kita cerita tentang kewujudan dah. Zat tu. Tak payah kita cerita tentang kewujudan zat. Terus cerita kidam, baqa', mukhalafatul hawadis tu cerita sifat salbiah. Sebab apa? Kalau ada sifat pasti ada zat, macam saya sebut tadi. Ya? Kalau saya khabar beri saya 1 kilo yang manis, 1 kilo berdorai, 1 kilo sifat halus, 1 kilo, kita nisbahkan zat, sifat-sifat tu pasti ada dia punya zat itu. Pasti ada sesuatu yang boleh disandarkan, iaitu gula. Kan? Tapi kita latihlah. Nak kena syarahkan sifat lah dulu, nak sampai kepada makna barang tu, zat tu. Jadi para ulama kata kena letak juga sifat wujud zat ni supaya orang faham mudah. Sifat yang lain ditangguk ataupun dicangkukkan kepada kewujudan, keberadaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Itu kena faham, kena jelas dulu tuan. Kan? Baik. Bila dah adanya sifat nafsiyah, iaitu di dalamnya itu ada sifat wujud, itu sifat wajib. Wajibul wujud, wajib wujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibul wujud.
wajib wujud zat Allah Subhanahu wa taala. Dah faham kan makna zat, mana diri Allah Taala tu wajib wujud tuan-tuan. Jadi bila ada sifat wajib, kita dah bahas tadi, ada sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah Taala makna tak ada, wujud makna ada. Sifat mustahil tiada. Lawan mustahil ni makna lawan bagi sifat yang wajib, kan? Lawan bagi sifat yang wajib, wujud lawan dia adam. Adam ni bahasa Arab, adamun. Adamun, ain ni bukan alif ya. Adamun. Adam ni bermaksud tiada. Kan? Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu sifat tiada. Kalaulah Allah Taala itu tiada, tuan-tuan, maka tak adalah sifat-sifat yang lain dah. Taklah kita bicara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dah semua tak ada, kan? Ya Rabb. Okey, tu dia. Adalah bahas kat sini wajib akli, mustahil akli, harus jaizul akli, kan? Nantilah situ saya syarahkan, akan datanglah, kan? Okey. Baik, itu makna sifat wujud. Faham kan? Wujud zat Allah Taala tu, kan? Bila sebut wujud zat, makna wujudlah sifat. Adalah sifat, tuan-tuan. Maka sifat-sifat yang lain tu dibahagikan kepada 3. Sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Salbiyah. Baik, apa maksud salbiyah? Salbiyah kita ambil makna dulu, iaitu sifat yang menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah. Ini dalam kitab lah. Salbiyah, kalau buka kamus, antara maknanya menafikan, antara makna dia menolak, antara maknanya meniadakan. Ini makna salbiyah, kan? Menolak, menafikan, meniadakan segala sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi asbab Allah itu sifat sempurna, tak ada kekurangan. Dengan 5 sifat ni saja, 5 sifat dalam salbiyah ni kita akan mengaji ni, kita akan belajar ni, kan? 5 ni saja para ulama susun 5 sifat Allah Taala ni sifat sempurna. Langsung tak ada kekurangan. Kerana itu sebut salbiyah, menafikan segala sifat yang tak layak bagi Allah, menolak segala sifat yang kurang bagi Allah, meniadakan segala sifat yang menjadi asbab Allah tak sempurna. Kita faham nanti bahawa Allah Subhanahu wa taala sifat macam saya tulis tadi, jalal, jamal, kamal. Jalal agung sifat Jamal indah sifat dia. Kamal sempurna sifat dia. Sempurna sifat dia. Itu maksud dia, tuan-tuan. Kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala tu dinisbahkan dengan sifat salbiyah. Ada 5 sifat salbiyah, kan? Dalam kitab dia sebut sifat ini memberi makna penafian apabila ditafsirkan seperti kidam, yang memberi makna tiada permulaan bagi wujud Allah. Sifat ini 5, iaitu kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih dan wahdaniyah. Baik, ini dia tak detail lah, kita detailkan, kan? Kita detailkan. Baik, bila mengaji salbiyah ni, kan, kita faham macam saya sebut tadi, sifat yang menafikan segala sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud salbiyah. Menolak, menafi, meniadakan. Pegang 3 kalimah ni. Menolak, menafi, meniadakan segala sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau sifat salbiyah, mengaji saja 5 sifat, kita faham bahawa Allah tak ada kekurangan bagi dia. Sempurna lako, molek lako, kan? Baik. 5 sifat. Kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 5 sifat dalam salbiyah ni.
Kan? Lima sifat ni tuan-tuan. Saya ambil besar sikit supaya jelas. Baru mengaji ada papan macam ni Kod dapat besar lagi. Tuan-tuan, kod ada maka yang besar boleh besar tu. Tuan-tuan. Baik, salbiah. Salbiyatun. Makna tadi apa salbiah? Macam-macam bunyi keluar. Ada sifat kidamun, atau sebagian ulama sebut qadimun. Adalah ulama bahaskan kidam ni lain makna, qadim ni lain makna. Kita dah habis ngaji kitab nipisnya, kita carilah kitab yang tinggi sikit. Kan? Ni baru muka surat berapa? Surat berapa tuan? Sabar dulu, baik-baik tenang dulu. Kidam, lepas tu baqa. Lepas tu apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Lepas tu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Lepas tu wahdaniyah. Kan? Wahdaniyah. Baik, selesailah tu. 5. Hari ni kita nak bahas satu je, kidam. Kau sompek tu selesai baqa. Sebab apa? Kidam dengan baqa ni sifat yang menjelaskan antara kedua-dua, antara satu sama lain. Baik, tak apa. Kidam ni kalau bahasa Melayu atau tulis dalam kitab Melayu, tulisnya sedia ada. Ini terjemahan kidam. Sedia ada. Maksud sedia ada. Terjemahan sedia ada. Maksud sedia ada. Kan? Tiada permulaan baginya. Kan? Tiada permulaan bagi dia. Tu maksud kidam, tuan-tuan. Maksud kidam, tiada permulaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Lam yalid wa lam yulad. Ingat tu ya. Allah Ta'ala ni tak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak dimulai oleh sesuatu. Allah tidak dimulai oleh sesuatu. Tuan-tuan. Ingat, kidam ataupun qadim ni. Dalam bahasa Melayu ditulis dalam ulama Jawi sebut sedia ada. Sedia ada. Tuan-tuan. Ingat? Wujud dia sedia ada. Tak ada pencipta dia. Ingat? Kita faham selama ni. Maksud tak ada pencipta, tak dimulai oleh sesuatu. Ingat? Tak ada yang mula sebelum beri dia. Tak ada. Dia dulu, kini, selamanya. Faham? Dulu, kini, selamanya. Tuan-tuan. Dulu dia ada. Kini dia ada. Selamanya dia pun ada. Tuan-tuan. Makhluk lain dulu tak ada. Sekarang ada. Selamanya belum tentu. Memang tak ada. Esok ke esok ni kejap kita terbalik tak apa dah. Kan? Kejap ni tak ada kena-mengena dengan politik, tuan-tuan ya. Jangan nisbah dengan politik. Saya dah ponik dengan politik, tuan-tuan. Dan nak kiamat dah, tuan. Mikir Tuhan je lah banyak-banyak. Apa tadi? Apa? Dulu kini selamanya. Tapi jangan tak mengundi. Undi ni wajib hukum Kau no undi, kau tak diri negara Islam tu, tak dirinya pemimpin Islam. Wajib hukum memang undi, jangan tak mengundi pula. Kan kau balak Ustaz Umar ni anti mengundi tak? Hukum tetap hukum, syariat, makrifat, akidah, kena jaga semua tu. Kan? Baik.
Tiada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran sebut huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kan? Huwal awwalu, dialah yang maha awal. Bila sebut awal, tiada permulaan. Macam kita, awal kita ada permulaan kita. Beranak kita, kan? Roh kita dicipta, nafsu kita dicipta, akal kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pencipta. Allah la. Dalil mudah. Kau anak tanya, cucu tanya, lam yalid wa lam yulad. Tu ujung dalam surah Al-Ikhlas. Allah tak beranak dan tidak diperanakkan. Itu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang sama dengan Tuhan dah. Tak ada. Tu ya. Tak payah pening-pening. Jadi kita faham qadim ataupun kidam ni sedia ada. Kerana ulama sebut sedia ada, seolah-olah bila datang kita ke dapur contoh kan. Rumah dah masak. Kan? Bila kita masuk ke dapur tu, kita angkit tudung saji kan. Ui, tu nampak dah ada lauk tu. Tak tahu bila dia masak. Perasaan tu. Kita tahu memang lauk tu ada lah permulaan ni. Tapi sedia ada tu macam tup. Buka tu perasaan kita. Ui, bila masak? Kan? Ada dah tu dah. Kan? Bau tak ada apa, tak ada, buka tu saji. Dah ada dah. Kan? Ataupun tiba-tiba orang tu datang, kita tak tahu bila sampai, bila kau balik. Perasaan tu tadi. Macam itulah kita punya perasaan yang menyatakan bahawa sedia ada Tuhan tu, tak ada permulaan. Tak ada permulaan. Allah tu ada je. Sebelum ada makhluk, dia memang dah ada. Kan? Bukan bermaksud ada makhluk disebabkan ada makhluk baru dia ada. Tak. Tak ada. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Faham tu dulu. Faham maksud kidam ataupun qadim dahulu yang maksudnya tiada permulaan baginya. Baik. Qadim atau kidam ni ada 4 pembahagian. Kan? Ada 4 pembahagian. Ompek kan aku tak faham. Kan? 4 pembahagian. Yang pertama disebut sebagai qadim zati namanya. Zatiyun. Zati. Yang kedua disebut sebagai qadim sifati. Kan? Qadim zati, qadim sifati. Yang ketiga disebut sebagai qadim idafi. Baik. Yang keempat disebut sebagai qadim zamani. Zaman. Kan? Ambil dulu. Tak payah hafal lah, jangan hafal tuan. Dengar dulu. Kan? Baik, qadim ni tadi kita faham qadim maksud apa? Tiada permulaan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Tiada permulaan, tuan-tuan. Kan? Ada 4 pembahagian qadim ni. Tiada permulaan ni makna tak ada siapa mencipta Tuhan ni. Istilah qadim tu ada 4 pembahagian. Baik. 2 pembahagian pertama makna 2 ni tadi kembali kepada Allah. Disebut sebagian ulama dengan maksud qadim hakiki. Qadim hakiki, yang hakikat, yang sebetul-betul. Yang sini disebut kepada makhluk. Makhluk ni pun ada qadim tapi makna berbeza, istilahnya sama. Kan? Dengan maksud qadim aradiyun. Kan? Aradiyun. Kan? Tak apa. Ambil dulu. Kan? Qadim zati dengan qadim sifati. Kan? Dengan maksud qadim hakiki. Baik. Qadim ni kita dah faham maksud tadi. Kalau dalam kitab Jawi sebut sedia ada. Makna tiada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala pada zat
dan juga pada sifat. Okey. Baik. Apakah maksud tiada permulaan pada zat? Kita faham diri Tuhan tadi tu tak ada siapa cipta. Sedia ada diri Allah Ta'ala tu, wujud Allah Ta'ala tu tak ada siapa cipta dia. Kalimah wujud tadi, sifat nafsiyah tu wujud. Kita dah faham dah. Wujud zat, ada Allah tu. Ada Allah Ta'ala tu, qadim sifat dia. Yang pertama, iaitu tiada permulaan pada zat dia. Zat dia tadi tu, tak ada siapa yang mulakan. Tak ada. Memang sedia ada. Faham dah? Okey, itu pertama. Zat. Yang kedua, sifat. Sifat-sifat Allah pun dengan sifat qadim. Tiada siapa yang cipta ataupun datangnya zat baru pula datangnya sifat, tak ada. Sedia ada juga sifat Macam kita, manusia berbeza. Keluar daripada perut emak kita, baru datang sifat menangis. Baru datang sifat lapar. Baru datang sifat merajuk. Baru datang sifat tergelak. Sifat tu baru datang. Faham? Kan? Adapun bagi Allah Ta'ala tak ada. Tak ada siapa wujudkan sifat Rahman, tak ada siapa wujudkan sifat Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Aziz. 99 nama bagi sifat Allah Ta'ala tu qadim. Faham? 99 nama bagi zat Allah Ta'ala tu, nama-nama Allah Ta'ala tu, 99 nama tu, nama menunjukkan sifat. Nama menunjukkan sifat. Sifat Allah tu qadim. Mana ada zat, ada sifat. Dia bukan baru mendatang, tak ada. Tuan-tuan, macam itu, budak boleh lahir, barulah datang sifat lapar. Macam kita ni lah, kan kau dah lama saya bercakap ni sekarang, ada datang sifat hawi saya. Faham? Kot lagi lama ni sekarang, ada datang sifat menggigil saya, lapar. Faham tuan? Macam tuan lah, kot lama lah dengar saya bercakap ni sekarang, datang sifat apa? Menyampah. Baru datang. Tuan-tuan, tak apa disebut daripada banyak nasilah teh. Kan saya kobak, jangan dihafal. Kan kau apa kau pening. Tuan-tuan, mungkin angki tak ni soalan ni dah. Dia marok buka yo, ma nabi yuka, ma imam muka, ma kiblatuka, ma kita buka. 5 yo soalan ni. Hafal tu yo. Kan? 5 tu pergi cari dalam kitab. Kan? Tak pun pergi nampak orang meninggal, pergi sampai ke kubur. Dengar imam tu baca talqin pun jawab kan kau payah mana? Kan tak apa semua ni dah. Tapi nak faham, nak kenal Tuhan tu cerita Nak kenal Allah supaya kita bertambah lagi keyakinan. Tu kata Imam Ahmad Idris, duduk kamu bersama dengan orang yang yakin untuk menambahkan keyakinan kamu kepada Allah. Kan? Orang yakin, duduk kamu bersama orang yang alim. Saya tak alim lah, tapi kita bersama orang alim. Kan dia ada guru kita, ada guru-guru dia lagi daripada Rasulullah. Tentu maksudnya. Ya, untuk menambah keyakinan kita daripada Allah. Kan? Yang kedua, pahala, berkat ngaji ni tuan kan. Baik. Qadim. Mana sifat Allah qadim, tiada permulaan. Tak ada siapa mencipta sifat dia. Ada zat, ada sifat. Tauhid ada, sedia ada juga sifat Sifat Allah ni banyak, tak terkira. Kan? Bukan setakat 99 nama bagi sifat Allah. Bukan Nabi Qabar pun banyak. Kan? Cukup memadai mi'atu illa wahid. Cukuplah memadai 99 nama yang menunjukkan sifat dia ni dah sempurna dah. Kan? Dia sebenarnya tuan-tuan, 99 nama sifat Allah Ta'ala ni direngkaskan menjadi 20 sifat. Kita nak ngaji 99 ni tak teraya kita dah. Yang 20 ni pun tak tengaji, yang hampir ni pun tak tengaji. Tuan-tuan, nak kita syarahkan panjang-panjang tak ada dah. Qadim kidam tak faham. Kan? Jadi dua qadim zat dan qadim sifat. Tiada permulaan pada zat dan tiada permulaan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud bila wujud zat barulah datang sifat seperti manusia. Tak. Satu, kita faham. Dan zat Allah Subhanahu wa taala qadim ni pula pada zat ni, pada sifat ni, qadim Allah Taala pada sifat bukan bermaksud wujud pula sifat Rahman, lepas Rahman ada pula Rahim, lepas Rahim adanya Malik, lepas Malik ada Kudus, tersusun pula sifat dia. La. Tidak. Bukan bermaksud qadim pada sifat tu ada sedia ada sifat tersusun sifat tak ada, tak tersusun.
Kalau Allah Ta'ala sifat tersusun, tuan-tuan, supaya makhluk sifat tersusun. Tuan-tuan, makhluk sifat tersusun. Ada baik, ada buruk, ada lapar, ada kenyang, ada tidur, ada jaga, tersusun. Tuan-tuan, Allah tidak. Tuan-tuan, dia pada masa itulah dia Ar-Rahman, pada masa itulah dia Ar-Rahim, pada masa itulah dia ni bersifat Qahhar, pada masa itulah dia sifat Al-Ghafur. Tuan-tuan, kan? Pada satu masa, sekarang pukul berapa tuan-tuan? 8 lebih. 8 suku lah kita kata. 8 suku ni lah pada waktu yang sama dengan kuasa dia menjadikan malam dekat tempat ni, pada waktu ini juga menjadikan siang pada tempat ni. Tuan-tuan, dari segi masa 24 jam tu tuan-tuan, waktu dinaikkan bulan sekian, dinaikkan matahari sekian. Waktu ni jugalah dicabut nyawa dia seseorang tersebut, Al-Mumit. Waktu ni juga dihidupkan seorang ni, Al-Muhyi. Sifat dia yang maha menghidup, yang maha mematikan. Faham kan? Waktulah dekat Rembau tak banjir, dekat tempat sekian ni banjir. Siapa punya kerja? Waktu tu juga sifat dia sama jalan. Kita tak boleh menggabungkan sifat konyang dengan lapar dalam satu masa. Kau macam ni tengah lapar menggigil nak kejap lagi. Bila lapar lah. Lah dah makan baru datang sifat konyang. Tak pek konyang melapar dalam satu masa dah, tak pek. Tuan-tuan, faham tak? Kau faham dah, selesai lah, cukup. Tak mana pening dah. Dong faham tu dah lagu hati saya dah. Kan? Qadim pada zat, qadim pada sifat. Qadim pada zat, tiada permulaan pada zat, tiada permulaan pada sifat. Makna tak ada siapa cipta sifat dia. Sedia ada zat, sedia adalah sifat dia. Bukan mendatang lepas tu, tak ada mendatang dah. Kan? Faham kan? Ini pada apa yang kami mengaji pada asasnya. Ada perbahasan dia dalam lagi. Ada perbahasan dia pada tauhid dalam lagi, istilah-istilah ada lagi. Kita naklah nanti dulu. Yang tu nanti dulu. Kita nak pergi faham asas dulu. Kan? Kita tak ada masa dah. Kau ada masa tak apa, ngaji kita tebal-tebal, ada masa tak ada. Kan? Tak tahu balik bila kita tahu. Tuan-tuan kan? Baik. Itu qadim hakiki. Qadim yang bersifat aradi, yang kembali kepada makhluk, ada dua. Lafaz sama, makna beza. Tuan-tuan, qadim ni, tuan-tuan, qadim idafi dan qadim zamani. Qadim idafi maksud yang bersandar. Kan? Qadim bagi makhluk ni sesuatu tempoh ataupun sesuatu yang bersandar. Bila sebut qadim idafi, maksud dia sesuatu yang bersandar. Seperti contoh, adanya anak, tandanya adanya ayah. Tak ada tiba-tiba adanya anak, ayah atau mak tak ada. Kan? Macam ada seorang, saya rasa orang ni tak sihat lah jumpa saya. Saya khabar tak sihat dia. Apalah? Dia khabarkan saya, Ustaz, doakan saya ada anak, Ustaz, yang soleh, solehah. Kau dah nikah lun, belum? Macam mana kau nak ada anak? Tak apa ni. Dia ustaz ni, dia tu lah dah. Semua di luar kat kita. Kan? Doakanlah saya, Ustaz, saya ada anak yang soleh, solehah. Bukan isteri yang solehah, anak yang soleh, solehah. Kan? Kau dah nikah belum? Itu masalah. Baik satu bondo yang tak ada idafi dia. Ini namanya qadim idafi. Bila sebut ada cucu, ada atuk kan? Bila sebut ada cucit, ada honyang Faham kan? Itu maksud qadim idafi. Berlalu atas sesuatu yang bersandar. Tuan. Yang kedua disebut qadim zamani. Qadim zamani ni berlalu suatu tempoh yang lama. Itu pasal disebut makhluk ni pun ada sifat azali. Azali bagi makhluk, azali bagi Allah. Azali bagi makhluk, azali bagi Allah. Kan? Azali bagi Allah maksudnya tadi, tiada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tak dimulai oleh sesuatu. Wal awwalu. Dialah yang maha awal. Ini azali Allah.
Azali makhluk hanya maksud qadim zamani. Makna berlalu suatu tempoh yang lama. Kan? Saya ni dah diqadimman kat sini. Pernah tak dengar ayat tu? Saya ni dah diqadimman. Kan? Saya dah qadim kat sini dah. Dalam istilah bahasa Arab, qadim zamani ni, qadim makhluk ni adalah sesuatu tempoh yang lebih daripada setahun. Dia duduk kat satu tempat tu, maknanya dia qadim lah tu. Kau ni sujud perut omak kau tang azali teh. Makna daripada tempoh yang lama sujud perut omak kau ni kan beranak kau ni sujud perut omak kau ni memang dah baik tang azali lain teh. Azali tu bukan maksud tiada permulaan, tak. Azali yang dinisbahkan kepada makhluk. Kepada makhluk. Makna dah berlalu lama dengan sifat dia yang daripada perut 9 bulan lepas tu lahir, dah tempoh yang lama sampai dia umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Makna tang azali, maksud tang azali memang daripada dulu lagi memang dah baik kau ni, tang perut emak kau lagi, daripada zaman roh kau lagi memang dah baik kau ni. Macam itulah silah kan. Kalau kata orang kita dah saya dah qadim kat sini, saya dah di qadimman. Qadim maksudnya ada orang qadim, ada orang masuk qadinan lah tu. Dah duduk lama, orang luar datang menyemenda kat sini di qadimman masuk suku. Tuan-tuan faham tak? Kan? Berbaik faham lah tuan-tuan, kau tak faham. Payah nak faham tu. Monung itu. Alal kulihal, walau bagaimanapun tuan-tuan, dua sifat ke bawah tu, qadim idhafi dan qadim zamani ni, tak kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi saya letak juga 4 pembahagian, sebab itu disyarahkan oleh ulama. Saya tak naklah tercicir syarahan tersebut, walaupun yang kita patut dan silibus kita, dalam silibus kita ni dua ya, qadim pada zat, qadim pada sifat. Tapi letaklah juga dua ni lagi supaya nando tuan-tuan ni pernah mengaji. Ada empek saya dengar kemarin Ustaz Umar ngaji Ustaz Umar teh. Anda lah sikit tuan-tuan. Ini sekarang qadim tu apa? Entahlah teh. Itu semua lah tu. Kan sedia ada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut qadim, tiada permulaan ataupun zat dan sifat Allah tidak dimulai oleh sesuatu. Dalil apa? Quran. Jangan dalil Ustaz Umar. Faham? Ustaz Umar cakap, saya cokik tuan-tuan kan. Dalil Quran, kita tauhid ni dua ya. Quran, sunnah, hadis. Tasawuf pun dalilnya dua ya. Quran, sunnah, hadis. Faham tuan? Jangan dalilnya cakap ustaz ni cakap sini, ustaz tak. Allah Taala sebut lam yalid wa lam yulad. Tu dalilnya. Kan payah mana? Tuan-tuan, jangan cepet lupa. Tuan-tuan, kan payah mana? Surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Tu dalilnya. Tak dimulai, Allah Ta'ala tak beranak dan tidak diperanakkan. Faham tuan? Okey. Boleh? Boleh tak? Boleh dah. Cukup tu. Kan kau baca Baqarah sekarang lupa qadim. Itu yang tak nak tu. Entah tu. Itu jumpalah insya-Allah. Cukup dah tu. Wallahu taala alam. Ada soalan tak? Jangan tanya soalan politik. Baik saya jawab dah. Ada soalan? Tak ada. Tanda faham lah semua tu anda lah tu. Ni yang kira berjaya kelas kita malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin nuril muzibbil nisyani bi nurihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa wasi'un. Amin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikati al-muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من المتدرسين فيك واجعلنا من المتحبين فيك واجعلنا من المتبازلين فيك برحمتك يا ارحم الراحمين بجاه النبي مولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.